Selamat petang, salam sejahtera bagi mereka yang masih lagi tak faham-faham apa kesan daripada pinjaman uang, bon uang yang melibatkan 1MDB yang pernah dikatakan oleh para pemimpin Pakatan Harapan dahulu yang mungkin akan menjahanamkan Malaysia dan mungkin akan membuatkan Malaysia bankrupt, kata mereka. Dan ramai yang kata itu semua adalah satu cerita dongeng. Malaysia yang tak mungkin akan muflis, Malaysia tak akan mungkin rugi. Dan ada juga Najib kata tak satu sen pun duit Malaysia nak bayar 1MDB itu. Nah, hari ini kita semakin terdesak, kita semakin dihimpit apabila hutang bon 1MDB secara otomatiknya bertambah akibat kemerosotan nilai ringgit. Anda fahamkah? Kalau tak faham, aku baca sekali lagi. Bagi mereka yang masih mentaksub, masih percaya bahawa 1MDB tidak membawa masalah kepada Malaysia, bon dan pinjaman-pinjaman 1MDB tidak membawa masalah kepada Malaysia, aku bacakan ini sekali lagi. Hutang bon 1MDB bertambah langsung akibat kemerosotan nilai ringgit. Betul atau tidak? Itu tak boleh dinafikan. Hari ini, pengerusi DAP Lim Guan Eng menggesa satu pembaharuan struktur ekonomi dengan segera bagi menangani kemerosotan nilai ringgit. Lim memberi peringatan antara lain berkenaan akibat buruk berhubung hutang kerajaan yang dinilaikan dalam mata wang dolar Amerika Syarikat. Sama ada kemerosotan nilai ringgit berbanding tiga rakan dagang utama kita dianggap kerajaan sebagai satu krisis atau tidak, kerajaan perlu melaksanakan pembaharuan struktur ekonomi dengan segera untuk menghalang ringgit daripada terus merosot atau akibat buruk akan berlaku ke atas inflasi terhadap perniagaan, kos sara hidup rakyat dan hutang kerajaan yang dibuat dalam dolar Amerika Syarikat, katanya dalam satu kenyataan. Semalam, nilai ringgit merosot kepada RM4.54 berbanding 1 dolar Amerika Syarikat, nilai terendah sejak 24 tahun. Bayangkan, dalam masa 24 tahun inilah nilai paling rendah pernah dialami oleh ringgit Malaysia berbanding Amerika Syarikat, iaitu RM4.54 berbanding 1 dolar Amerika Syarikat. Apa kesannya terhadap nilai, apa kesannya kepada pinjaman Malaysia yang dinilai dalam bentuk Amerika Syarikat? Mudah saja. Dahulu 10 tahun yang lepas, kita membayar 1 dolar, kita hanya perlu bayar RM4.15. Katakan pada masa itu. Hari ini 1 dolar kita perlu bayar RM4.54. Bayangkan itu. Dulu jumlahnya 1MDB mungkin hanya 1 bilion. Tapi karena meningkatnya nilai, merosotnya nilai ringgit berbanding Amerika Syarikat, maknanya kita perlu membayar lebih daripada 1 bilion. Mungkin dah menjadi 1,3 bilion pula. Itu adalah contoh pengiraan mudah. Bekas Menteri Kewangan itu berkata pada nilai tukaran mata wang semasa, kerajaan kini menanggung tambahan RM7.7 bilion dalam jumlah hutang prinsipal 1MDB. Yang masih tak faham lagi, aku ulang sekali lagi. Nilai pada nilai tukaran mata wang semasa pada hari ini, kerana kejatuhan nilai mata wang, kerajaan kini menanggung tambahan RM7.7 bilion jumlah hutang prinsipal 1MDB. Siapa nak bayar tu? Kita, Malaysia. Siapa nak bayar tu? Pembayar cukai. Nak marah? Apa boleh buat? Tak boleh marah. Bayar aja lah. Siapa yang buat? Kau jawablah sendiri. Anda tahu siapa yang buat? Bosku. Ini menjadikan jumlah prinsipal bagi 3 bon yang diaturkan. Goldman Sachs untuk 1MDB sebanyak RM29.5 bilion. Menurutnya, bon itu dikeluarkan pada tahun 2012. Iaitu Amerika Syarikat dolar 1.75 bilion pada kadar 5.75% setahun dan AS 1.75 bilion pada kadar 5.99% setahun.
Bond ketiga adalah sebanyak AS 3 billion dengan kadar 4,4% setahun. Dia berkata, dua bond pertama perlu dibayar pada tahun ini, ketika dolar Amerika Syarikat dalam keadaan paling kukuh dalam tempoh 24 tahun. Dan bond ketiga perlu dijelaskan tahun depan. Pada nilai tukaran RM3.35 untuk $1 Amerika Syarikat ketika bond dikeluarkan, jumlah prinsipal 3 bond ini adalah hanya AS 6,5 billion bersamaan kira-kira RM21,8 billion. Pada nilai tukaran semasa, jumlah prinsipal adalah RM29,5 billion, yaitu tambahan RM7,7 billion, kata Lim. Bayangkan kalau terus merosot nilai mata wang Malaysia ini, berapa jumlahkah hutang 1MDB yang terpaksa kita bayar? Malaysia perlu bayar. Aduh, merugikan kita di Malaysia. Sudahlah, 1MDB masih lagi tidak menunjukkan apa-apa keuntungan kepada Malaysia. Perlu pula membayar hutang yang bertambah hari demi hari ini, yang seakan macam tak ada penghujungnya. Lim Guan Eng mempersoalkan kenapa pemimpin UMNO dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak berkata apa-apa tentang perkara ini. Memanglah, buat apa nak kata kalau itu Najib yang lakukan. Ringgit yang lebih lemah bermakna kos faedah tahunan adalah kira-kira RM1,5 billion berbanding RM1 billion, katanya. Selain dolar Amerika Syarikat, nilai ringgit juga jatuh kepada RM3.26 bagi $1 Singapura. Nilai rupiah Indonesia juga meningkat 4% berbanding ringgit pada tahun ini. Aduh, teruknya keadaan nilai ringgit Malaysia pada waktu ini. Jadi aku nak baca sekali lagi. Bagi mereka yang masih tak percaya, masih tak tahu kesan kepada hutang 1MDB kepada Malaysia, ini aku bacakan sekali lagi. Hutang bond 1MDB bertambah akibat kemerosotan nilai ringgit. Semalam nilai ringgit merosot kepada 4,54 ringgit berbanding $1 Amerika. Nilai terendah sejak 24 tahun yang lepas. Keuangan itu menunjukkan bahawa nilai tukar mata wang semasa, kerajaan kini menanggung tambahan. Ini tambahan hutang 1MDB sebanyak RM7,7 billion dalam jumlah hutang prinsipal 1MDB. Ini kalau nilai ringgit sudah berhenti pada 4,54. Tapi kalau terus merosot, nilai ini akan bertambah lagi. Ini menjadikan jumlah prinsipal bagi 3 bond yang diaturkan Goldman Sachs untuk 1MDB sebanyak RM29,5 billion. Dan kita akan mulai membayar semua hutang ini, bond ini pada tahun depan. Pada nilai tukaran RM3.35 untuk $1 Amerika Syarikat ketika bond dikeluarkan dahulu, jumlah prinsipal 3 bond itu hanyalah pada AS 6,5 billion bersamaan kira-kira RM21,8 billion. Pada nilai tukaran semasa, jumlah prinsipal adalah 29,5 billion ringgit, yaitu tambahan 7,7 billion. Menjadi persoalan, kenapa pemimpin UMNO Lokman Adam tak cakap apa-apa tentang hal ini? Kita mohonlah Lokman Adam ulaslah perkara ini. Dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pun belum memberikan apa-apa ulasan tentang perkara ini, maupun Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu akibat buruk ditanggung oleh kita semua daripada legasi hutang 1MDB. Bye-bye.